Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Alhamdulillah. 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 Sama-sama kita hadirkan dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setinggi-tinggi rasa syukur, bersungguh-sungguh dengan kesyukuran dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah menjadi asbab pertambahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini tajuk penyampaian kita lebih kepada sedikit membuat ulang kaji perkara yang kita sudah sedia maklum dan pernah juga saya ceritakan di sini, tetapi untuk malam ni kita buat sedikit ulang kaji. Mudah-mudahan perkara yang baik bila diulang-ulang pasti bertambah manfaat dan kebaikan. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kerana pemberian peringatan ulang-ulang itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka hari ini kita akan tengok satu tajuk kecil, larangan-larangan ke atas orang yang berhadas. Larangan-larangan ke atas orang yang berhadas. Maknanya orang yang berhadas, apa perkara yang dia tak boleh buat. Apa perkara yang dia tak boleh buat. Dan tajuk kita ni kita pecah kepada 3 bahagian. Yang pertama, larangan ke atas orang yang batal wuduknya. Yang batal wuduk, apa yang dia tak boleh buat. Yang batal wuduk. Tuan-tuan baru lepas solat maghrib, saya fikir semuanya dalam keadaan ada wuduk. Tapi bila tuan-tuan sebentar lagi lepas isyak balik ke rumah, wuduk batal. Jadi apa perkara yang kita tak boleh buat kerana kita telah batal wuduk. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ialah hadas juga. Apa larangan ke atas orang yang berjunub. Hadas juga, tapi bukan hadas kecil. Berjunub. Berjunub maknanya apa makna berjunub? Tuan-tuan tengok ni, pernah berjunub ke tak pernah? Tanya dulu, takut bujang semua, nampak muda je. Mungkin bujang ni rasanya. Bujang tak bujang. Berjunub maknanya ialah seseorang yang statusnya dia itu dengan sebab dia bersetubuh atau keluar mani, senang cerita. Kalau dia bersetubuh atau keluar mani, kita panggil dia berjunub. Dalam Quran ada disebutkan wa in kuntum junuban fatahhar. Sekiranya kamu berjunub, maka hendaklah kamu sucikan diri kamu. Jadi sama ada bersetubuh atau keluar mani. Sebab ada orang bersetubuh tak keluar mani, ada orang keluar mani tapi tak bersetubuh, namanya junub. Tapi kalau dia bersetubuh dan keluar mani, namanya apa pula? Junub
saya bagi nama, ceritanya sama saja. Tapi nak tengok ni apa larangan, benda yang tak boleh buat. Bahagian yang ketiga, kita nak tengok apalah larangan, apakah larangan ke atas orang yang mengalami keadaan uzur syar'i haid. Walaupun kita ni kebanyakan di sini lelaki dan kita tidak didatangi darah haid pun, tapi banyak orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita tu, mereka didatangi haid. Isteri kita, anak perempuan kita, mereka itu ada pusingan haid. Jadi orang yang haid, apa pula larangan ke atas mereka? Maknanya ada benda yang orang haid tak boleh buat, ada benda yang orang berjunub tak boleh buat, ada benda yang orang yang batal wuduk hadas kecil tak boleh buat. Baik, kita pergi kepada yang pertama dulu, orang yang batal wuduk. Dulu saya pernah ceritakan tuan-tuan, sebelum kita nak cerita orang yang batal wuduk tu tak boleh buat apa, kita kena tahu juga apa perkara yang membatalkan wuduk kita. Yang membatalkan wuduk ada berapa? Antaranya, salah satunya ialah apa? Apabila keluar sesuatu daripada dua jalan. Dua jalan maknanya kubul ataupun dubur. Sama ada yang keluar tu mungkin cecair, contoh air kencing batal wuduk, keputihan batal wuduk, keluar nanah batal wuduk, keluar mazi batal wuduk, keluar air wadi batal wuduk. Apa cecair keluar batal wuduk daripada dua jalan. Kadang-kadang yang keluar tu bukan cecair, tapi angin, gas. Kalau keluar dari jalan belakang, kita panggil namanya kentut, batal wuduk. Kadang-kadang angin tu dia bukan keluar jalan belakang, kadang-kadang dia keluar juga jalan depan. Orang lelaki jarang, orang perempuan kerap. Kalau angin dari belakang, kita panggil kentut. Kalau angin dari depan, kita panggil apa? Bukan angin pasang, tuan-tuan. Tak tahu namanya apa ya. Angin dari belakang kentut, dari depan kentit, entah kentat, tak tahu lah. Wallahu a'lam namanya. Yang penting kalau keluar angin batal wuduk, walaupun angin. Atau yang ketiga, bukan cecair, bukan angin gas, tapi dia pepejal, benda, air. Yang keluar tu najis, tahi. Atau yang keluar tu mungkin batu. Ada orang kena batu karang, keluar batu-batu, batal wuduk. Ataupun yang keluar tu mungkin guli ke, ciling ke telan, mungkin keluar batal wuduk, walaupun pepejal benda. Ataupun yang keluar tu mungkin binatang. Binatang yang keluar. Najis tak keluar, kencing tak keluar, tapi yang keluar binatang. Contohnya kucing. Oh, cacing, dengar cing belakang. Ya, kucing mana keluar? Cacing. Betul-betul. Benda yang masuk akal dan dah pernah berlaku pun, bukan cerita buat cerita reka-reka. Kalau keluar binatang batal. Jadi senang cerita, apa yang keluar dari dua jalan batal wuduk, melainkan air mani. Kalau air mani, kata ulama kita, dia keluar wuduk tak batal, tapi berhadas besar. Okeylah, tak apalah tu. Itu baru satu, batal wuduk. Batal wuduk yang kedua apa? Zawalul aqli, hilang akal. Mabuk batal wuduk, pitam batal wuduk. Lagi apa? Mabuk, pitam, gila batal wuduk. Walaupun dia mungkin tak kencing, tak buang besar, tapi gila batal wuduk. Mungkin ada orang jenis lepas maghrib dia gila, start kuliah dia gila, habis kuliah okey. Manalah tahu, kalau ada, bukan sini. Tapi ceritanya gila, hilang akal. Termasuk hilang akal dikategorikan, namanya tidur. Tidur tu kan membatalkan wuduk. Jadi orang tidur, kecuali tidur yang macam mana? Tetap papan punggung, ya kan? Tidur, duduk atas kerusi, kerusinya pula rata, keras, bagus. Papan punggung letak dengan baik. Kemudian duduk, terlelap. Wuduk tak batal, sebab papan punggung tetap pada tempatnya, tak terangkat. Tapi kalau duduk dah kona-kona baring gini, dah terangkat,
Jawapannya kentut tak kentut tetap juga wuduknya dikira apa? Batal. Baring batal, tiarap batal, miring batal. Lain posisi semua batal. Kentut tak kentut namanya batal. Sebab punggung kita ni kalau terangkat, sangkaan kuat tu memang boleh berhadas. Sebab biasanya normal kalau orang yang sihat, bila dia tidur, buang air kecil kita boleh tahan. Jarang orang tidur tiba-tiba terkencing je. Kecuali ada sakit cerita lain. Buang air besar kita boleh tahan. Jarang kita tiba-tiba najis keluar aja. Sana besok tengok, banyak dah. Tak ada. Kecuali orang sakit tu dia. Tapi kalau kentut selalunya kita tak tahan. Tak boleh nak kontrol. Dia tiba-tiba nak kentut tengah tidur. Tengah tidur pun dia akan kentut. Jadi ceritanya hilang akal. Yang ketiga batal wuduk, kita dah cerita itu. Bila bersentuhan kulit antara siapa dengan siapa? Lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan tu maknanya yang ajnabiyah, yang ajnabi, ipar tersentuh batal. Jiran kita tak ada kaitan saudara tersentuh lelaki perempuan batal. Lagi siapa? Isteri sentuh kulit dengan kulit batal. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi masjid maghrib, baru nak bertolak, baru nak start motor, isterinya minta salam, abang salam. Kita pun cakap nantilah, lepas isyak lah salam. Abang nak salam, saya ni kena ganti imam ni, saya nak cepat lahir korban ni. Imam tak ada, ini bertugas ke tempat lain. Alah abang nak salam. Kalau salam juga maknanya hukumnya apa? Antara dua. Yang pertama mungkin wuduknya batal. Yang kedua kemungkinan dia membatalkan pergi masjid. Faham pula tu. Batal. Persentuhan kulit dengan kulit tanpa lapik, lelaki perempuan ajnabi. Kecuali kalau yang disentuh tu 3 tempat. Yang pertama kuku. Kuku kalau kita sentuh isteri kita, kuku tak batal. Atau dia sentuh kuku kita, atau kuku dengan kuku tak batal. Kita telanggar kuku dia tak batal. Ataupun yang kita sentuh rambut pegang rambut isteri kita tak batal. Ataupun isteri pegang rambut kita tak batal. Jadi kalau salam kat mana? Salam ke rambut. Saya bukan suruh, bagi faham. Dan yang ketiga, kita sentuh tak batal wuduk, namanya apa? Tulang. Tuan-tuan sentuh tulang isteri tak batal. Isteri sentuh tulang tuan-tuan tak batal. Tulang yang saya maksudkan tu tulang yang ada di luar tubuh kita, namanya gigi. Gigi tu tuan-tuan sentuh gigi isteri, wuduk tak batal. Jadi kalau nak pergi masjid, nak salam dekat, dah lah pakai gigi palsu, salamnya situ mau tercabut ni. Yang penting tahu benda tu bersentuhan kulit tanpa lapik batal. Yang keempat, batal bila memegang, menyentuh kubul ataupun dubur menggunakan tapak tangan tanpa lapik. Menyentuh kubul atau dubur tanpa lapik. Kubul dengan dubur siapa? Anak Adam. Anak Adam tu maknanya siapa? Manusia. Sama ada lelaki atau perempuan, sama ada sendiri punya atau orang punya. Cebokkan cucu orang punya, bukan kita punya. Tersentuh, batal wuduk kita. Ataupun yang dia sentuh tu hidup ataupun orang yang telah mati, walaupun jenazah tengah mandikan, tersentuh, batal wuduk kita. Sama ada yang bersambung dengan jasad ataupun yang terpisah. Balik masjid Isya, lalu jalan gelap, apa benda tepi jalan ni? Pegang lah, angry bird orang, terpisah, tak tahu siapa punya. Ini contoh, jangan tuan-tuan cari pula lepas Isyak. Cari lepas Isyak,
contoh. Maknanya ada. Jadi kita tuan-tuan bila mandi, daripada bertualang nak salin kain pelekat nak semayang, hati-hatilah. Kalau kita tersentuh, maka bila sampai sini, sebelum kita nak masuk dalam, kena ambil wuduk dulu sebelum melaksanakan solat. Sebab tuan-tuan tadi tersentuh kubul dubur atau dubur. Bila wuduk kita dah batal, maka ketika itu kita ada beberapa larangan kita tak boleh buat sebab kita tak ada wuduk. Baik perempuan ataupun lelaki sama, kita tak boleh melakukan sebab kita tak ada wuduk. Yang mana bendanya kalau kita nak buat mesti ada wuduk. Yang pertama tak boleh kita buat namanya as-salah. Solat tak boleh solat. Tak ada wuduk tak boleh solat. Kalau tuan-tuan solat juga tanpa wuduk dikira berdosa, haram hukum. Dan kalau tengah-tengah solat tiba-tiba kita berlaku pembatalan wuduk, terbatalnya wuduk tu berlaku ketika solat, maknanya solat kita perlu dihentikan pada ketika itu. Kalau kita makmum dengan semayang terkentut, bila terkentut batal wuduk menyebabkan batalnya solat. Maka tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan keluar daripada saf, pergi ambil semayang, dan kemudian kalau sempat masuk semula. Dan dia kena start dari awal, balik semula semayang kita, tanpa perlu niat qada. Semalam kat mana satu tempat tu dia tanya, Ustaz, kalau kita dah batal, kita keluar, kita masuk balik, adakah kena niat qada? Tak payah. Sebab dia masih lagi dalam waktunya dan masih dalam maghrib lagi. Apalagi kalau dia masih lagi sempat bersama dengan jemaah. Cuma masbuklah mungkin 1 rakaat, 2 rakaat. Jadi tak perlu niat qada. Semayang macam biasa. Salli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillah ta'ala. Tapi kalau dia rasa terkentut tu, sebelum sembahyang dah ada rasa nak terkentut. Sebelum sembahyang dah rasa nak terbenci. Sebelum sembahyang dah ada rasa nak buang besar. Dah ada rasa tu, dah ada. Maka dari segi hukumnya dia makruh kalau dia masuk sembahyang dalam keadaan rasa nak terkentut, rasa nak terbuang kecil, rasa nak buang besar. Yang paling afdal dia buat apa? Pergi buang, kentut. Kalau boleh keluar dululah dari kawasan aircon ni, baru kentut lah kalau boleh. Kalau kentut dalam ni dia punya bau dia mungkin mantap. Jadi kentut dulu, buang besar, buang kecil, baru masuk. Tapi kalau kita sebelum sembahyang, kita tak ada rasa nak kentut, nak buang kecil, nak buang besar, tak ada rasa. Kita masuk sembahyang, tiba rakaat ketiga tu baru ada rasa nak terkentut. Kita tahan. Adakah makruh? Tak makruh. Sebab bendanya baru datang ketika mana kita sedang solat, tak masalah. Tapi kalau sebelum solat, pastikan kalau boleh kita dalam keadaan yang maknanya tak terganggu lah dengan nak rasa kentut, buang kecil ataupun buang air besar. Ala kulli hal, apapun, kalau orang yang batal wuduk, larangan pertama ialah dia tidak boleh melaksanakan solat. Kalau kita jadi imam pun sama. Saya kalau jadi imam, doa kepada Allah, mudah-mudahan jangan aku batal time sembahyang. Bukan susah, tak adalah susah mana. Kalau kita tengah sembahyang, waladdallin, tiba-tiba terkentut, jawapannya apa? Kita keluar je sini. Sini boleh keluar, ada pintu. Jadi keluar sini. Tapi bila PKP ni ada jarak, nak keluar senang sikit. Kalau tidak, bagus sebenarnya mana-mana masjid. Kalau yang paling bagus ni yang setentang dengan ni ada pintu, paling bagus. Tapi dah sini dah memang belum ada pintu, tak apa. Sekongkongnya keluar sini boleh keluar kan? Boleh ambil wuduk. Ambil wuduk. Nanti pandailah orang yang belakang imam tu akan apa? Dia ambil tempat imam lah. Nanti dia langkah 2 langkah berhenti, dia langkah 2 langkah berhenti, lepas tu dia sambung lah apa yang imam tadi tinggalkan. Yang susah tu kalau imam tu batal time sujud. Sebab orang apa? Tengah sujud, subhana rabbiyal a'la, dah terkentut. Dia tak boleh bangun lagi, Allahu Akbar, tak boleh. Dia tak boleh buat lagi apa-apa selepas tu. Sebab dia dah dikira tak ada apa?
Tak ada wuduk lah. Jadi time sujud tu dia kena keluar. Cuma dia kena keluar tu bagilah isyarat sikit pada orang belakang ni, bagi tahulah. Bagi tahu macam mana? Bagi tahulah, cuit ke, bagi tahu cakap saya dah batal ke apa ke. Jangan tanya. Tanya susah. Sedap tak bau tadi? Pening mak belakang. Bagi tahu dah batal. Sebab nanti kalau tak diberitahu, tak perasan, yang tengah sujud ni tertanya-tanya apa. Sujud tak nampak, semua orang sujud. Sampai isyak sujud. Tak tahu, nak buat apa pun tak tahu. Imam ni memang sujud lama ke apa ke, kan gitu. Jadi dia beritahu. Imam dah batal, boleh cakap, saya dah batal. Jangan pakai mikrofon. Tuan-tuan, saya kentut. Tak payah bagi pengumuman. Buka mikrofon, bisik, saya dah batal. Makmum yang belakang ni maklum lah. Jangan jawab. Okey. Dia ambil wuduk dulu. Dia pergi jawab. Ada dia jawab dulu. Yang dah batal je. Dia cakap tu tujuan solat je. Jadi ceritanya senang cerita. Bila tak ada wuduk, tidak boleh melaksanakan solat. Jadi yang belakang tu dia akan gantilah. Kalau tengah berdiri ganti senang, langkah-langkah. Tapi tengah sujud dia sambung dulu. Masuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Nanti dah berdiri baru dia langkah ke depan. Jangan time sujud tu juga dia merangkak. Dah merangkak sampai depan dah. Kenapa? Tak payahlah macam tu. Ambil tempat imam dulu. Nanti kemudian baru dia bergerak ke depan. Tapi senang cerita, orang yang tak ada wuduk tidak boleh melaksanakan solat. Yang kedua, larangan kepada orang man intaqada wudu'uhu. Yang kedua, dia tidak boleh melakukan tawaf. Ibadah mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan niat untuk beribadah tawaf. Sebab kalau keliling Kaabah 7 pusingan belum tentu mesti tawaf. Kadang-kadang tujuan keliling tu nak lap bersihkan Kaabah. Macam orang Pakistan, India tu, dia bertugas keliling pusing, tapi dia bukan tawaf, dia tengah bersihkan Kaabah. Adakah dikira tawaf? Tak. Dia mesti ada niat melaksanakan, ada syarat-syarat sah dia. Tapi tawaf, nak tawaf mesti ada wuduk. Cuma istimewanya tawaf ni berbeza sikit daripada solat. Kalau kita sedang tawaf, tiba-tiba tengah tawaf terbatal wuduk kita, tidak keseluruhan tawaf kita batal. Pusing 1 lengkap, pusing 2 lengkap, pusing 3 lengkap. Pusing 3 lengkap saja, baru beberapa langkah ke depan batal, terkentul. Maka dia pun keluar daripada kawasan mataf, ambil sembahyang. Nanti dia datang balik semula, dia masuk 3 pusingan kira settle, selesai. Dia sambung semula pusingan 4, 5, 6 dengan 7. Untuk tawaf boleh. Tapi sembahyang maghrib tak boleh. Dia sembahyang rakaat pertama, sembahyang rakaat kedua, rakaat ketiga kentut, dia pun keluar. Jadi dia masuk sahaja sembahyang maghrib 1 rakaat. Tak boleh. Sembahyang maghrib kena start daripada awal. Jadi solat kena ada wuduk, tawaf kena ada wuduk. Dulu pernah viral sekejap. Ada orang dia sebut dekat WhatsApp, dia kata sembahyang jenazah tak payah wuduk. Dia kata sebab tak ada rukuk, tak ada sujud, jadi tak ada wuduk pun boleh. Wah, banyak cantik. Mana boleh? Sembahyang jenazah pun mesti ada wuduk juga. Walaupun rukun dia tak 13, rukunnya cuma ada 7, tapi tetap juga sembahyang mesti ada wuduk. Jadi orang yang batal wuduk tak boleh sembahyang. Yang kedua, tak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, orang yang tak ada wuduk tidak boleh wamassul mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Quran yang ada ni tuan-tuan, tu warna kuning, warna merah, warna coklat dekat almari tuan-tuan tu, cantik Quran tu. Tak boleh kita sentuh Quran tu. Kira-kira Quran tu kan 30 juzuk kan, ayat Quran dia. Kalau satu lembaran mushaf tu keseluruhan tu ayat Quran, ataupun kalau ada selain Quran amat sikit, mungkin ada susunan surah kat belakang, mungkin ada kata penghantar, pencetak,
ataupun mungkin ada depan ada Asmaul Husna ke, tapi yang majoriti yang paling banyak dalam tu adalah ayat apa? Ayat Quran. Maka ketika itu tuan-tuan nak menyentuhnya, mesti nak sentuh saja mesti ada apa? Mesti ada wuduk. Kalau kita batal wuduk, jangan sentuh Quran. Hukum dia apa? Hukumnya haram, tak boleh. Okey, itu sentuh. Tapi kalau Quran yang macam ni, ni bukan Quran. Ni apa ni? Fadailul Amal, hadis Fadailul Amal. Kalau macam Quran warna coklat tu, tafsir pimpinan Ar-Rahman yang tebal kan. Yang itu dalamnya ayat Quran 30 juzuk. Tapi di samping ayat Quran tu ada lain daripada ayat Quran, lagi banyak daripada ayat Quran. Ada terjemahan, nanti bawah ada hadis tambahan, lepas tu nanti dia selitkan sikit dia punya hukum hakam tajwid, ada doa-doa lah belakang. Kalau Quran yang macam tu, kalau tuan-tuan tak ada wuduk sentuh, itu masih okey lagi. Tapi yang macam ni warna kuning tu, yang semuanya ayat Quran kena. Mesti sentuh, mesti ada wuduk. Dia bukan mesti 30 juzuk tau tuan-tuan. Kalau yang tak cukup 30 juzuk pun kena ada wuduk. Sebab sekarang kadang-kadang tuan-tuan tengok kedai-kedai Quran 30 juzuk tu kadang-kadang dia pecahkan 6 jilid. 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk. Zaman saya belajar dulu dekat Darul Quran Jakim dekat Kuala Kubu Baru, dia banyak buat begitu sebab pelajar-pelajar ni dia hafal ikut semester. Semester 1 hingga juzuk 5. Semester 2 lebih kurang. Semester 2 juzuk 6 sampai 10. Semester 3 11 sampai 15. Semester 4 16 sampai 20. Semester 5 21 sampai 26. Nanti semester ni 27 sampai khatam. Jadi bila dia nak buat pengulangan hafalan, dia tak bawa 30 juzuk. Dia bawa mungkin 5 juzuk satu mushaf tu 5 juzuk masuk dalam kocik. Nanti sama kat mana-mana dia baca, dia ulang 5 juzuk, 5 juzuk. Walaupun dia tak cukup 30 juzuk, dia 5 juzuk, tetapi yang memajoriti, memonopoli lembaran tu adalah sepenuhnya ayat Quran. Maka kita nak pegang tu pun kena mesti ada wuduk juga. Nak sentuh dia, nak sentuh. Nak sentuh tu pun mesti ada wuduk. Baik. Jadi orang yang batal wuduk tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Dah berapa dah ni? 3 kan? Solat, tawaf, menyentuh Quran. Yang keempat, tidak boleh menanggung Quran, membawa Quran. Quran ni bawa ke, pegang ke, dokong ke, junjung ke, peluk ke. Yang penting membawa mushaf Quran tak boleh. Sebab tu kurang cantik ada orang bila kita kata, Ji, tolong ambilkan Quran belakang tu. Saya tak ada semayang lah. Tolonglah Ji. Tak apa. Saya ada sapu tangan ni. Dia ambil sapu tangan tu, dia pegang Quran macam ni. Ini dia sentuh tak Quran? Bila dia ada sapu tangan, bayangkanlah ni Quran, mushaf, ni sapu tangan, dia sentuh tak? Memang dia tak sentuh. Nombor 3 dia tak langgar, tak menyentuh Quran. Tapi nombor 4, dia bawa tak Quran? Bawa, maknanya tak boleh juga sebenarnya. Tak boleh juga. Dia bawa Quran tak boleh juga. Jadi yang pakai lapis-lapis tu tak perlu, tak payah. Habis dia nak buat apa? Pergi je lah ambil semayang kat belakang. Kecuali lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah duduk tiba-tiba nampak Quran dari rak tu jatuh bawah, tuan-tuan takut terpijak ataupun terkena benda kotor, tuan-tuan tak ada semayang masa tu, dah Quran tu jatuh depan mata, kita ambil letak sekadar begitu, tu tak apa, tu cerita lain. Tuan-tuan dah nampak Quran jatuh, angkatlah. Walaupun kita tak ada wuduk, takut orang terpijak, terkena kotor ke, ataupun bawah ada air, takut terkena basah, dah koyak Quran satu lain. Jadi itu cerita lain. Jadi bagi orang yang batal wuduknya, dia tidak boleh melakukan 4 perkara. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, larangan ke atas orang yang apa tadi? Sudah. Yang pertama, yang batal wuduk, larangan. Kedua, larangan kepada siapa? Orang yang berjunub. Orang yang berjunub, dia ada tambah lagi. Yang tadi orang batal wuduk cuma 4 tak boleh buat. Lain tuan-tuan boleh buat. Tapi untuk orang yang berjunub, dia tak boleh buat 6 perkara.
Empat yang pertama sama. Orang berjunub dia tak boleh solat, orang batal wuduk tak boleh solat, orang junub tak boleh solat. Tuan-tuan ada yang datang sini berjunub? Tak ada kan? Semuanya tak ada kan? Semuanya baik-baiklah, bersih, hadas kecil dan besar. Sebab nak masuk nombor 5, nombor 6 ni. Nombor 2 tak boleh tawaf. Sama. Orang junub tak boleh tawaf. 3, sentuh mushaf tak boleh. Yang keempat sama, namanya membawa mushaf Quran. Yang kelima dia tak boleh walubthu fil masjid, stay dalam masjid. Ni saya nak cerita ni. Dia tak boleh stay dalam masjid. Stay duduk ke, stay berdiri ke, stay baring ke, stay berhenti kat dalam masjid ni, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia berhadas besar. Sebab apa tak boleh? Sebab dia berhadas besar. Lagi sekali ni, saya tanya ada sebab ni. Sebab apa tak boleh? Sebab dia berhadas besar. Ini supaya kita fahamkan kaum wanita dalam keluarga kita. Cakap dengan dia, kalau dia uzur, haid, tak boleh masuk masjid, duduk, stay, kerana dia berhadas besar. Bukan kerana menitis tak menitis. Ada orang perempuan kadang-kadang ada akad nikah, dia uzur, masuk. Awak uzur syar'i, awak haid, mana boleh masuk masjid? Tak apa, tak menitis. Dia bukan sebab menitis tak menitis. Dia sebabnya tadi sebut dia berhadas besar, bukan sebab menitis tak menitis. Untuk stay masjid, dia bukan kira menitis tak menitis. Dia kira awak hadas besar, tak boleh masuk masjid. Tengok orang berjunub tadi. Orang berjunub tadi tak boleh stay dalam masjid. Orang berjunub tadi adakah sebab menitis tak menitis? Ada tak orang dah berjunub, lepas tu datang masuk masjid nitis-nitis? Tak ada Dia dah habis nitis tadi kan? Dah selesai nitis, dah habis dah nitis. Dah tak ada benda nak nitis lagi dah. Maknanya dia bukan pasal menitis tak menitis tu. Sebab hadas besar. Sebab tu yang penting tu. Sebab macam orang musafir kan, nak solat qasar, jamak dengan qasar. Apa sebab yang boleh menyebabkan dia tu boleh qasar solat? Sebabnya musafir. Musafir yang cukup syarat, musafir. Bukan sebab penat. Dia penat tak penat cerita lain. Sebab musafir. Tapi sekarang dah senang Ustaz, kapal terbang tak penat. Dia bukan penat. Dia boleh kasar bukan disebabkan penat. Penat tu kita fikir sendiri. Dulu naik unta penat, boleh kasar. Sekarang naik kapal terbang tak penat. Tak. Dibolehkan kasar bukan disebabkan penat, tapi disebabkan musafir. Sebab dia kena tahu dulu. Penat tak penat tu cerita lain. Ada orang naik kapal terbang lebih penat daripada naik kuda. Penat tak penat tu benda yang subjektif, susah kita nak ukur. Tapi musafir sebab Jadi cerita orang junub tadi, kelima dia tak boleh stay di dalam masjid kerana hadas besar. Yang keenam, orang yang berjunub dia tidak boleh wa qiraatul Quran. Dia tak boleh baca Quran dengan tujuan nak baca Quran. Ketika tu tak boleh. Tapi kalau dia baca Quran dengan tujuan untuk zikir, doa, tak apa. Orang berjunub boleh baca. Boleh, tak ada masalah. Baik, kalau kita tengok orang yang batal wuduk cuma 4 saja. Orang yang batal wuduk boleh tak dia stay dalam masjid? Boleh tak? Orang yang batal wuduk boleh tak duduk dalam masjid? Boleh. Berapa ramai orang kentut duduk dalam masjid, relax je. Orang yang batal wuduk nombor 6 dia buat, boleh tak dia baca Quran? Orang yang tak ada wuduk boleh tak baca Quran? Boleh baca. Yang tak boleh tadi apa? Sentuh tak boleh, bawa tak boleh. Jadi kalau ada orang tolong bukakan, boleh tak dia baca? Boleh. Sebab kita faham yang tak boleh tadi tu orang yang dalam keadaan berjunub. Tapi orang berjunub kalau dia baca Quran dengan niat zikir, doa, boleh. Contoh senang nak ingat. Pasang suami isteri, kira-kira lepas isyak, lewat isyak, mereka pun masuk ke bilik suami isteri, maka berlakulah apa yang berlaku antara suami dan isteri. Lalu dia statusnya berjunub. Oleh kerana keletihan dan dia pun malas nak mandi dengan segera, lalu dia buat keputusan nak terus tidur. Suami buat keputusan nak terus tidur. Cuma dia dah biasa, tiap-tiap malam sebelum tidur dia baca 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Yang dia baca 3 tu
itu ayat Quran. Dari segi hukum, kalau dia baca Quran dengan tujuan memang nak baca Quran, membaca Quran dengan tujuan tilawah Al-Quran, tak boleh, sebab dia sedang dalam keadaan apa? Berjunub. Tapi oleh kerana dia baca tu bukan niat nak baca Quran, tapi niat nak baca zikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, wirid sebelum tidur, jawapannya boleh dia baca. Jawapannya boleh, tak masalah. Tapi penting niat. Apalah dia baca tu kenapa? Sebab tu niat tu penting. Dalam hadis disebut innamal a'malu binniyat. Kita ada banyak benda kadang-kadang berubah hukum dengan sebab berbezanya niat seseorang. Baik, selesai. Jadi orang yang berjunub dia tidak boleh lakukan 6 perkara. Ringkasannya, solat tak boleh, kemudian tawaf tak boleh, sentuh Quran, bawa Quran, tak boleh baca Quran, dan yang tadi itu dia tidak boleh apa? Berhenti, stay di dalam masjid. Stay tak kisahlah, baring ke duduk tu cerita lain, tapi berhenti. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, iaitu larangan juga ke atas orang yang ini khas orang perempuan. Jadi jemaah perempuan kena ambil perhatian lah. Jemaah lelaki pun sama juga, ambil perhatian juga. Sebab nanti ada benda yang tak boleh melibatkan orang lelaki, iaitu larangan ke atas orang yang haid, uzur syar'i, ataupun bahasa kita orang sebut apa? Period. Iaitu lagi banyak larangan dia. Yang tadi 4, 6, yang ni 10 tuan-tuan. Allah, lagi banyak orang yang haid ada larangan dia banyak. Yang pertama, yang tak boleh dia lakukan, yang pertama sama, 1 sampai 6 semua sama. Kita bagi laluan dulu pada isyak. Silakan. Bismillah.
Bismillah. Bagi orang yang haid, 6 larangan awal sama. Tak boleh solat, kalau solat juga berdosa. Tak boleh tawaf, tak boleh sentuh mushaf Quran, jangan sentuh orang yang uzur. Tak boleh bawa Quran. Dia tak boleh stay di dalam masjid. Kenapa dia tak boleh stay? Kerana apa tadi? Dia berhadas besar, bukan kerana kotor tak kotor kan? Tapi nanti lintas kita cerita lain. Ni stay tak boleh. Dan yang keenam, dia tak boleh membaca Quran. Tapi kalau dia bunyi-bunyi tapi tanpa ada huruf keluar daripada makhraj, orang haid dia nak, katalah dia tu dia nak baca Quran tapi bunyi saja. Baca Fatihah, yang tu tak apa, sebab dia tak ada huruf. Ataupun mulut dia kumat kamit tapi tak ada bunyi, tak ada huruf, makhraj tak keluar. Pula kamit, tak ada baca, tak ada apa, tu tak kisah. Tapi kalau keluar huruf dari makhraj, keluar suara, itu tak boleh. Orang haid samalah 6 tadi tu Cuma ada tambahan 4 bagi orang yang uzur haid tadi tu. 4 tambahan tu, yang pertama, dia tidak boleh berpuasa. Wasaumu, orang tak boleh puasa, orang haid. Jadi bila orang haid tak boleh puasa, orang junub tadi boleh tak? Boleh. Kira-kira tuan-tuan bayang subuh Ramadan. Seorang lelaki, suami, malam tadi dia dah niat nak puasa, niat dah settle. Kejap lagi pukul 4:30 pagi dia tersadar. Dia sadar, tiba-tiba entah macam mana naik syekh, angin semangat dia datang. Maka bersemangatlah dia bersama dengan isterinya 4:30. Lalu sampai pukul 5 keletihan. Maknanya dia keletihan tu dalam keadaan dia berjunub. Niat puasa dah. Pukul 5 terlelap balik. Bila terlelap, 5:30 terlelap, tak sadar. 6 tak sadar. 6:30, 6:40 baru tersadar. 6:40 baru tersadar. Bila dia tersadar, maknanya lebih kurang 1 jam berlalu. Hari puasa tu dah 1 jam daripada terbit fajar subuh tu sampai 6:40. Dah 1 jam berlalu dalam keadaan dia berjunub. Bila dia sadar, adakah dia boleh puasa? Teruskan puasa? Jawapannya boleh. Walaupun dia belum mandi wajib, boleh dia teruskan puasa. 6:40. Sahur boleh tak sahur? Sahur boleh sahur? Sahur dah tak boleh 6:40 lah. Adat tempat kita tak boleh. Sahur dah selesai, dah terlepas. Tapi kena puasa. Habis dia nak kena buat apa lagi ni? Pukul 6:40 bangun. Dia kena mandi wajib dan kena laksanakan solat subuh. Sebab ada baki 15 minit lagi dia kena segera sebelum syuruk terbit matahari. Tapi puasa boleh. Yang tak boleh orang haid. Pukul 5 darah masih ada, 5:30 darah masih ada, 6 darah masih ada, 6:30 darah masih ada. Subuh dah masuk, 6:40 darah berhenti clear. Allah. Maknanya hari tu 6:40 dia kena mandi wajib. Wajib tak sembahyang subuh? Wajib sebab dia bersih tu subuh masih ada lagi subuh. Dia kena mandi wajib, kena sembahyang subuh. Tapi boleh tak dia puasa pada hari tu? Tak boleh tak boleh. Sebab dah berlalu dah waktu subuh tu, dah masuk fajar. Dalam keadaan tadi dia masih lagi darah haid. Jadi tak sama. Jadi yang satu tambahan orang haid tak boleh puasa. Yang kedua haram kata ulama ialah talak, cerai. Cerai hukumnya haram. Maknanya kalau ada seorang suami dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid, uzur, maka ketika itu dia cakap dengan isteri dia. Dia cakap dengan isteri dia, gaduh. Dia cakap, aku ceraikan kau, aku talak kau. Dia cakap gitu. Sedangkan isteri dia ketika itu sedang haid dalam uzur. Maka jawapannya hukumnya haram, berdosa. Tapi berdosa ke atas siapa? Suami dia. Tapi sah tak jatuh talak tu? Sah, tetap sah. Tu sedih tu, dah lah sah. Lepas tu haram pula tu. Dan orang perempuan kalau dia dijatuhkan talak ketika haid, nanti iddah dia lebih, kiraan dia nanti memungkinkan lebih panjang berbanding kalau ketika suci. Tapi dia dah jatuhkan
Tapi hukum dia berdosa. Sebenarnya tak boleh, tapi dah buat, jawapannya sah juga. Sebab tu orang kalau dia nak kena tahu. Sebab tu kalau macam mahkamah ke kan, bila dia nak fasahkan ke ataupun nak panggil menghadap supaya suami itu lafazkan cerai, nak pilih tarikh untuk suami itu lafazkan cerai, talak di mahkamah. Salah satu benda yang dia tanya, dia akan tanya orang perempuan. Dia akan tanya, bila awak period? Puan, kita nak pilih tarikh ni untuk suami puan nanti datang lafazkan cerai setelah prosiding mahkamah semua dah selesai. Cuma sebelum nak pilih tarikh, kami nak tanya ni, puan biasa period bila? Yang orang perempuan tu tak faham, marah. Apa ni ustaz tanya-tanya period orang ni? Tanya sibuk tanya period orang. Dia bukan sibuk. Dia nak pilih tarikh tu supaya nanti masa lafaz talak, pastikan wanita tu dalam keadaan apa tadi? Suci tu. Tu cerita dia. Dia ada tanya, ada sebab. Jadi yang selanjutnya tadi melafazkan talak ketika period. Yang kesembilan, lagi dua. Yang kesembilan, orang yang haid dia tidak boleh wal mururu fil masjid in khafat talwisahu. Dia tidak boleh melintas dalam masjid kalau dia bimbang akan mencemarkan, mengotorkan masjid. Maknanya kalau orang tadi dia haid, dia nak stay dengar majlis ilmu, terus tak boleh, hadas besar. Tapi kalau dia kata dia bukan nak stay, dia nak lintas, barang dia ada kat sana, dia cuma nak lalu saja, baru kita tanya, awak ada bimbang tak mengotorkan masjid? Kalau dia kata tak ada, saya pakai pad saya jenis bagus, ada wing lagi. Ada wing kita tahu. Ada wing tak ada wing tak tahulah ceritanya. Kita pun tak tahu ada wing tak ada wing, tapi bila PKP ketua keluarga je kena keluar. Bila dah kena pesan nak yang ni wing tak wing, pening juga kita. Tapi nak cerita ya tuan-tuan, bila dia nak lintas saja baru tanya. Tengok kebimbangan dia ada mengotorkan. Tapi secara adat tempat kita biasanya tak ada sampai mengotorkan masjid. Sekadar lintas boleh. Dan yang terakhir tuan-tuan, larangan haram bagi orang yang haid ialah bila dia bersedap-sedapan, berseronok-seronok dengan suaminya pada kawasan antara pusat sehingga lutut. Antara pusat sehingga lutut. Kawasan tersebut tak boleh berseronok-seronok, bersenang-senang, bersedap-sedapan ketika mana wanita tu sedang apa tadi? Haid. Hukum dia haram di situ. Tapi pusat dengan lutut tu pusat lutut siapa? Isteri lah. Maknanya tuan-tuan tak boleh, dia pun tak boleh juga. Kawasan pusat lutut isteri. Tapi pusat lutut tuan-tuan boleh? Boleh aja kan? Ini kalau cakap tak boleh ni satu masjid bantah ni. Pusat dengan lutut. Ada satu tempat bila diterang pusat dengan lutut isteri tak boleh. Dia tanya, Ustaz, telinga boleh? Dia tanya, telinga boleh? Kita katakan dah bagi tahu yang tak boleh pusat sehingga lutut. Lain boleh. Dia tanya lagi, tapi telinga boleh tak? Dia tanya, telinga boleh tak? Kita pun cakap, pusat sampai lutut tak boleh, yang lain boleh. Dia tak puas hati. Ustaz, telinga boleh tak? Telinga. Dia tanya, telinga. Kita pun cakap, telinga pun tak boleh, haram juga. Tadi Ustaz kata pusat sampai apa? Lutut. Iya, telinga pun tak boleh, haram. Kenapa Ustaz? Kalau telinganya berada di pehanya, saya kata. Habis tak kerti bahasa juga. Hidung boleh tak Ustaz? Hidung haram kalau hidungnya terletak di bawah pusatnya. Kan senang cerita. Tanya ni, telinga hidung. Dah orang cakap antara pusat sampai lutut. Yang penting mematuhi hukum, sebab implikasi daripada itu dia banyak. Implikasi daripada perkara tersebut banyak. Jadi itu sekadar sebagai ulang kaji. Jadi kita kalau batal wuduk, kita tahu apa kita tak boleh buat. Kita berjunub,
tak tahu apa yang kita tak boleh buat. Kalau kita uzur syar'i, darah haid pun kita tahu ada beberapa perkara kita tak boleh buat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.